Salam sejahtera dan salam serokku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada OCIM Sdn Bhd di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di sini pada Isnin. Kunjungan hormat diketuai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenaan, Steve Choi Sung Kil, serta rombongan adalah untuk meneruskan kerjasama pelaburan dalam bidang perniagaan yang boleh ditokai, khususnya dalam teknologi solar. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut menyaksikan majlis penyerahan sumbangan oleh OCIM Sdn Bhd yang disampaikan oleh Naib Pengerusi OCI Company Ltd Korea Lee Woo Hoon kepada Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati Puan Sri Dato' Ahmad Jumaini Tun Tuanku Bujang berjumlah RM100,000. Selain itu, OCIM Sdn Bhd turut menyumbang sebanyak RM200,000 kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang diterima oleh pengurusnya yang juga timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari dijangka berucap sebagai penceramah jemputan pada Majlis Makan Malam Dialog Endowments Rajaratnam SRED 2022 di Singapura pada Selasa. Penyertaan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari dalam dialog yang akan diadakan di The Art House One Old Parliament's Land, Singapura adalah atas jemputan Yayasan Temasek. Premier Sarawak akan menyampaikan ucapan bertemakan perkembangan ekonomi di Asia dan dunia. Selain itu, beliau juga akan menyentuh mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, PCDS 2030 dan pelbagai inisiatif baru Kerajaan Sarawak termasuk ekonomi digital, hijau, ekonomi hidrogen, transit aliran autonomi, ART, Pusat Sains Sarawak dan pertanian komersial. Turut serta dalam lawatan itu nanti ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel dan Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad Datuk Sarbini Suhaili. Laporan seterusnya, kemenangan besar Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 Disember lepas membuktikan rakyat Sarawak percaya dengan kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurut timbalan yang di-Petua Parti PBB Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas, kepercayaan ini terbukti apabila Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari dan GPS terus memacu pembangunan Sarawak terutamanya dalam tempoh 5 tahun akan datang. Bertanya, yang Siti, cabaran ke bersaing dah. Udah dipedok kita, tak macam lah, tak macam, tak mericau ke dunia. Hanya lain. Dan kita mendok gaya 5 tahun ke udah tu pun balak ke orang. Lebih lagi kau berpilih state tu tadi. Nak tiap hari, tiap minit, tiap sekian. Dan nak tinduk sedaya. Maka sampuak. Dan ngerituk kau nebang batang tapang. Tang batang tapang boleh tebang. Nyalinya nak betul ya. Lagi tak kita PBB pugu backbone of the government di Sarawak itu malam tu ada tai kedut itu nak tahu nak ngerian diri. Beliau berucap demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan cawangan 3 tahun sekali sesi 2022 hingga 2025 PBB Cawangan Dun Kakus yang dihadiri 220 orang perwakilan di Bintulu pada Sabtu. Pada masa sama, Datuk Ahmad Douglas turut memuji PBB Cawangan Dun Kakus yang membuat keputusan untuk tidak mempertandingkan jawatan tertinggi seperti bapa, wanita dan pemuda sekaligus memperlihatkan PBB Dun Kakus sehaluan dan saling bekerjasama. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas merangkap timbalan Premier Sarawak mahu ahli-ahli PBB Dun Kakus memberi fokus dalam usaha menawan semula kerusi Parlimen Selangau pada pilihan raya umum yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Kita berkayuh sama kemua ke. Karena siku payuh ke belakang, siku kayuh kemua, siku kita-kitau. Mungkin sengayuh kau malu pengandiri. Karam penyadia ada tunga bukai. Pada mesyuarat tersebut, Ketua Cawangan Kaunselor Matthew Belawan Daud, Ketua Pergerakan Wanita Cawangan Dun Kakus Rohana Abdullah dan Ketua Pemuda Cawangan PBB Dun Kakus Jemerit Abid berjaya mempertahankan jawatan masing-masing apabila menang tanpa bertanding. Untuk rekod terdapat 16 ranting cawangan PBB Dun Kakus dengan jumlah keseluruhan keahlian seramai 2,700 orang.
Ke perkembangan seterusnya di Miri, Persatuan-Persatuan Cina Bersekutu Miri dengan kerjasama Persatuan Belia Miri, Pustaka Miri, Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak, IKBN Miri dan Kolej Komuniti Miri sedang mengadakan agihan bubur lambuk program Jariah Ramadan 2022 di Pekarangan Pustaka Miri pada Ahad. Agihan bermula sejak 23 April 2022 itu menyaksikan sebanyak 12,000 pek bubur lambuk telah diagihkan kepada masyarakat sekitar Miri dan merupakan rekod jumlah agihan bubur lambuk yang terbanyak di Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin, objektif program ini adalah untuk menyemarakkan semangat perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama khususnya di bulan Ramadan ini. Gotong royong seperti ini bersama adalah satu cara yang sangat baik untuk memperkukuhkan lagi semangat perpaduan keharmonian Sarawak. Ini juga menunjukkan ya sekarang kita ini adalah budaya Sarawak. Ya. Dan saya percaya kita semua sebagai anak-anak Sarawak kita rasa bangga. Ya. Kita ada satu budaya di mana kita semua bekerjasama. Aktiviti gotong royong menyediakan bubur lambuk juga merupakan platform terbaik untuk memperkukuhkan semangat perpaduan dan keharmonian Sarawak. Manakala di Limbang, program ziarah UKAS Alliance Komuniti Semarak Ramadan menjadi wadah terbaik dalam mendekati dan menerangkan kepada masyarakat tentang polisi dan perancangan kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, ini kerana banyak polisi kerajaan Sarawak yang baik tetapi tidak sampai ke akar umbi serta selalu disalah erti serta sengaja dan tidak sengaja dalam media sosial. Beliau memberi contoh ada pihak yang mempersoalkan mengapa tidak mengutamakan pembinaan jalan Limbang ke Miri terlebih dahulu berbanding pelaksanaan projek tebingan Sungai Limbang. Itu satu perkara yang lain, diorang ni mengait-ngaitkan itu. Sebab kita mesti juga mengadakan program-program ataupun pembangunan yang lain untuk memenuhi kehendak sesuatu bandar, sesuatu komuniti. Macam Esplanade, dia banyak tujuannya. Antaranya pelancongan, antaranya rekreasi untuk kesihatan. Kalau asyik kerja saja dalam tempat kan relax, tidak bisa ya. Berucap dalam program ziarah UKAS alias Komuniti Semarak Ramadan di Dewan Kampung Bunga Raya, Limbang pada Sabtu, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu menambah, Kerajaan Sarawak juga memberi peruntukan untuk membina jalan tetapi pelaksanaannya akan memakan masa. Sebab itulah UKAS penting ya, menerangkan keadaan yang sebenarnya. Bahawa kerajaan ini memang menjalankan perancangan secara holistik namanya, menyeluruh. Semua daripada damit sampai ketua. Pendidikan, kemudian untuk ekonomi, orang-orang muda, usahawan, pertanian, sukan. Kita ada buat satu lapangan rekreasi Limbang untuk sukan nasak. Sudah buat tu. Atau duit federal lah, taman awam dan sebagainya. Kemudian sekolah-sekolah, hospital, klinik-klinik, pejabat polis dan sebagainya, semua mesti dibuat. Anda dapat buat jalan saja. Kalau buat jalan saja, apa akan diusahakan? Pada majlis itu, Datuk Dr. Abdul Rahman bersama dengan pemimpin sebekas cawangan Dun Bukit Kota berbuka puasa dengan golongan belia dan menyampaikan buah kurma dan kuih raya. Seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Semop, Datuk Abdullah Saidul, kekal selaku Ketua Cawangan PBB N42 Semop selepas menang tanpa bertanding dalam mesyuarat perwakilan TRI tahunan PBB Cawangan Dun Semop pada Ahad. Mesyuarat diadakan di Dewan IKS Tanjung Manis itu turut menyaksikan Rudi Suib dipilih sebagai timbalan cawangan, manakala jawatan Ketua Wanita dan Ketua Pemuda masing-masing disandang Rosiah Deni dan Arifin Ako. Dalam ucapannya, Datuk Abdullah yang juga Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS menyeru semua pihak supaya menjauhi budaya politik suka berburuk sangka dan kebencian kerana ia mampu memecah belah perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di kawasan Dun berkenaan.
Beliau juga menggesa Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB cawangan Dewan Undangan Negeri Dun Semop agar memberi tumpuan terhadap politik pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi masyarakat. Tegasnya ia perlu bagi mencapai agenda politik di luar bandar tertumpu kepada soal pembangunan, kebajikan dan sosio-ekonomi selaras dengan matlamat kerajaan membangunkan kawasan tersebut. Mesyuarat yang dihadiri 252 perwakilan dari 28 ranting cawangan PBB Dun Semop itu dirasmikan Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juana Jaya, manakala majlis penutupan serta penangguhan mesyuarat pula disempurnakan Ahli Parlimen Tanjung Manis Irsinia Yusof Wahab. Dibawa pula, pendidikan awal kanak-kanak merupakan kunci utama untuk merealisasikan matlamat pembangunan modal insan yang mampat. Ahli Dewan Undangan Negeri OPA, Billy Sujang menegaskan ia turut penting bagi membentuk generasi yang cemerlang dan berdedikasi. Katanya ibu bapa serta penjaga harus sedar akan kepentingan perkembangan pendidikan awal seorang kanak-kanak sejak dari kelahiran hingga mencapai umur 6 tahun. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Bengkel Keibubapaan Siri 1 2022 Kemas Parlimen Mas Gading di Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu pada Sabtu. Sambungan itu, beliau berharap penganjuran bengkel itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh ibu bapa dan penjaga mendapatkan pengetahuan dan kemahiran sewajarnya dalam memainkan peranan masing-masing membentuk akhlak kanak-kanak. Jadi objektif utama pelaksanaan bengkel ke ibu bapa pada hari ini adalah untuk mewujudkan kesinambungan pendidikan awal kanak-kanak di peringkat tadika dan juga di rumah. Jangan kita ajar di peringkat sekolah, tapi di rumah kita lupa. Jadi ini yang kita cuba terapkan. Sementara itu, Billy menggesa para peserta terus menitik beratkan pengamalan norma-norma baharu, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak, selaras dengan situasi kehidupan terkini selepas penularan wabak COVID-19. Seramai 114 orang ibu bapa kepada anak-anak dari 40 buah kelas tabika kemas di seluruh kawasan Parlimen Mas Gading telah menyertai bengkel tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.